Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tingkatan 4R sekalian? Ana harapkan antum semua berada dalam keadaan sihat, di rumah bersama ibu bapa, tapi meneruskan PDPC secara online. Sebelum ini kita dah berbincang tentang fungsi bank pusat. Untuk hari ini kita sambung fungsi bank perdagangan. Jadi kalau antum ada buku teks, antum boleh rujuk muka surat 132. Kerana dalam buku teks itu nampak lengkap lah. Kalau antum ada buku rujukan lain, itu lebih baik lah. Okey. Bank perdagangan secara umumnya ada 4 fungsi yang utama, iaitu menerima deposit, memberi pinjaman, menerima dan membuat bayaran, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Tapi untuk hari ini saja kita ambil fungsi bank perdagangan yang pertama, iaitu menerima deposit. Okey. Sebelum itu antum boleh beri berapa nama bank yang antum tahu di sekeliling antum. Contoh dia Maybank, RSB Bank dan juga Hong Leong Bank. Dan bank perdagangan ini dia milik swasta, jadi tujuan penubuhannya tak lain dan tak bukan adalah untuk bermotifkan keuntungan. Jadi dalam menerima deposit ini, bank perdagangan menawarkan 3 jenis akaun yang boleh dipilih mengikut kesesuaian dan juga keperluan pengguna. Yang pertama ialah akaun simpanan, yang kedua akaun simpanan tetap, dan yang ketiga akaun semasa. Apa maksud deposit? Deposit bermaksud simpanan kita di bank. Antum ada duit raya, antum boleh simpan di bank. Antum ada lebihan duit poket, juga antum boleh simpan di bank. Menyimpan di bank lebih baik menyimpan daripada di rumah, kerana ianya terjamin dan kita dapat mengambilnya apabila kita perlukan nanti. Akaun simpanan, secara umumnya kita sebagai orang ramai ni memang simpan duit menggunakan akaun simpanan, kerana ianya lebih mudah dan tidak ada syarat-syarat yang berat. Jadi akaun simpanan ni membolehkan kita simpan duit pada bila-bila masa dan mendapatkannya semula pada bila-bila masa, walaupun jumlahnya kecil. Akaun simpanan ni menawarkan pelbagai kemudahan seperti pemindahan wang, dan sekarang ni kita dah ada perbankan online. Bagi antum yang biasa guna Maybank to You atau CIMB Click, itu adalah kesambungan daripada akaun simpanan yang ada. Dan sekarang juga kebanyakan penyimpan akaun simpanan diberikan kad ATM yang juga boleh digunakan sebagai kad debit untuk antum membuat pembelian di stesen minyak, di pasar raya dan juga di kedai-kedai. Jadi ana harap antum ada pengalaman menyimpan di akaun simpanan. Kalau yang tak ada lagi, boleh pergi ke bank untuk buka sekurang-kurangnya 1 akaun simpanan. Dan bagi kita orang Islam, sebaiknya kita pilihlah akaun simpanan Al-Wadiyah yang berkonsepkan Islamik. Yang kedua ialah akaun simpanan tetap. Ini bagi penyimpan yang ada baki wang yang jumlahnya agak besar dan dia tidak perlu menggunakannya dalam masa yang singkat ini. Jadi dia boleh simpan dalam akaun simpanan tetap. Apa yang tetap di situ ialah tempoh masa. Bermaksud kalau antum menyimpan dalam akaun simpanan tetap, pihak bank dan antum bersetuju untuk tak menggunakan wang tersebut dalam tempoh yang antum sendiri tetapkan. Contohnya 3 bulan, 6 bulan, setahun. Lagi lama tempoh simpanan tersebut, maknanya bank akan menawarkan lebih tinggi kadar faedahnya. Apabila tamat saja tempoh simpanan tetap tadi, antum boleh menebus semula sijil simpanan tetap tadi pada kadar yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ialah akaun simpanan semasa. Kita panggil dia akaun semasa.
Ini kebanyakannya digunakan oleh peniaga di mana mereka diberi kemudahan buku cek. Okey. Bermaksud dengan adanya kemudahan buku cek, peniaga boleh membuat pembayaran dengan selamat pada bila-bila masa kepada pemiutang, ya. Okey. Dan akaun semasa ni dia tidak ada buku simpanan ataupun kad ATM ataupun sijil. Dia cuma diberi buku cek dan juga setiap bulan pihak bank akan kirimkan penyata untuk rujukan, ya. Okey, dalam akaun semasa ada juga disediakan kemudahan overdraft. Overdraft bermaksud satu jumlah wang yang antum boleh keluarkan ataupun gunakan untuk tujuan pembayaran sekiranya baki dalam akaun antum tidak mencukupi. Cuma kemudahan overdraft ni perlu dipohon kerana tak semua orang yang ada akaun semasa memerlukan kemudahan overdraft ini. Okey, jadi anda buat rumusan, ada 3 akaun yang boleh dipilih oleh pendeposit. Yang pertama, akaun simpanan. Yang kedua, akaun simpanan tetap. Dan yang ketiga, akaun semasa. Tugasan yang antum kena buat yang pertama sekali ialah bentukkan satu peta minda ataupun peta ITIN untuk ketiga-tiga jenis akaun ini. Dan kemudian nanti anda akan sharekan pada antum tugasan. Sekian. Sekiranya antum ada masalah, antum boleh kontak ana dan juga tulis di dalam komen tu, ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana nak buat tambahan sedikit daripada apa yang ana sampaikan tadi. Untuk akaun simpanan, pihak bank akan menawarkan kadar faedah tahunan kepada penyimpan, ya. Jadi setiap tahun antum akan dapat sedikit pulangan daripada wang simpanan antum. Berbeza kalau antum simpan di rumah. Kalau antum simpan RM100, di akhir tahun pun antum akan dapat RM100 juga. Tapi kalau antum simpan di bank RM100, insya-Allah di akhir tahun antum akan dapatlah RM103, lebih kurang, ya. Okey, berkenaan dengan akaun semasa, antara keselamatan yang ada padanya ialah tanda tangan, di mana hanya penanda tangan yang berdaftar saja dengan bentuk tanda tangan yang didaftarkan saja membolehkan duit dikeluarkan. Jadi kalau antum ada akaun semasa, antum kena design satu tanda tangan yang unik kerana orang lain tak boleh tiru. Kalau ada orang boleh tiru, kemungkinan besar cek antum boleh digunakan oleh orang tersebut. Dan kemudian overdraft itu dia lebih kepada pinjaman segera, di mana antum menggunakan wang yang disediakan oleh pihak bank, kemudian antum kena bayar balik. Okey, sebab duit itu bukan duit antum. Sebab itu anda sebut tadi, dia ialah sejumlah wang yang antum boleh gunakan sekiranya baki akaun semasa antum tak cukup. Jadi anda harap itu membantu, ya. Sekian, salam.